Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jadi di Serang FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai, apa khabar, apa cerita, apa berlaku. Doa dan harapan ayah ni agak semua adik kakak sihat walafiat. Hari ni hari Isnin 10 Oktober 2022 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1444. Sebelum Ayali berkongsi sesuatu hari ini, Ayali ingin mengajak semua untuk sama-sama Ayali berselawat ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk perkongsian Ayali sekarang ini berada di Kuala Kangsar, dan apa yang ingin Ayali kongsikan ialah Masjid Ubudiyah. Masjid Ubudiyah terletak di Kuala Kangsar di Bukit Candan. Jadi saksikan keindahan, keunikan dan keistimewaan yang ada di di Masjid Ubudiyah di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Jom kita teruskan perjalanan di Masjid Ubudiyah. Okey, inilah Masjid Ubudiyah yang Ayahli maksudkan. Jom kita tengok dia punya info yang ada di ruang luar masjid ni. Masjid Ubudiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Ubudiyah bermaksud pengabdian kepada Allah yang Maha Agung. Pada tahun 1911 ketika berhad di Podison setelah menjalani rawatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah bernazam untuk membina sebuah masjid di Bukit Candan, Kuala Kangsar sekiranya baginda pulih. Itu sejarah awal. Jadi bermula ceritanya 1911, maksudnya sudah melebihi 110 tahun. Jom kita teruskan perjalanan. Ini keadaan di luar. Kita tahu Masjid Ubudiyah terkenal dengan kubahnya yang berwarna kuning. Sentiasa kita lihat dalam kalender Hijriyah. Jadi ini Ayahli ambil video dari sudut hadapan. Kita boleh tengok itulah kubahnya yang berwarna kuning keemasan. Dan kita akan lihat di dalam pula. Okay, kita teruskan perjalanan masuk ke ruangan masjid, ruangan solat. Ini untuk ruangan lelaki. Begitu indah seni binanya yang sudah melebihi 100 tahun. Jadi antara binaan masjid yang tua di Malaysia, inilah salah satunya, iaitu Masjid Ubudiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Sekarang ni Tok Siak ataupun AJK Masjid sedang membersihkan masjid. Alhamdulillah, penjagaan masjid yang begitu baik, kebersihannya dijaga. Okey, ini pintu dia. Okey, jom kita tengok. Okey, inilah di dalam ruangan Masjid Ubudiyah. Begitu comel. Warna basicnya adalah warna kuning keemasan. Di belakang tu ruangan untuk wanita. Okey, kita tengok sebelah atas pula. Lampu gantung. Dan memang begitu halus seni bina masjid. Okey, kita tengok sebelah bumbungnya ataupun silingnya. Diletakkan nama-nama Asmaul Husna, itu 99 nama Allah di ruangan siling, dan di atasnya adalah kubah yang berwarna kuning yang besar.
Jadi beginilah ruangan solat utama yang ada di Masjid Ubudiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Mana-mana adik kakak yang ingin solat dan melihat sejarah awal masjid di negara kita dengan dibina yang baik, bolehlah singgah di Masjid Ubudiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Dan beginilah rupa Masjid Ubudiyah yang kita dapat lihat di kalender Hijriah yang setiap tahun memaparkan gambar-gambar masjid yang popular di Malaysia, di tanah air kita. Dan di sebelah ni ada satu makam, iaitu makam Diraja Kuala Kangsar. Kalau boleh tengok, inilah makamnya. Dan di bawah tu mungkin rakyat biasa ataupun kerabat-kerabat diraja. Dan ini yang ditengok ada beberapa makam diraja yang disemadikan di bawah kemah ini. Jadinya siapa yang dimakamkan di sini, wallahu alam lah. Ahli tak dapat masuk untuk menyaksikan. Di sebelahnya juga masih ada lagi. Ini hanya bersebelahan dengan Masjid Ubudiyah. Jadi ingin menyambung perkongsian mengenai info Masjid Ubudiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Jadi Ayah dia akan membaca apa yang ada di papan info ini. Semoga memberi sedikit info kepada semua di luar sana. Masjid Ubudiyah bermaksud pengabdian kepada Allah yang Maha Agung. Pada tahun 1911 ketika berehat di Port Dickson, setelah menjalani rawatan, Yang Maha Mulia Sultan Idris Mursyid Azam Shah telah bernazar untuk membina sebuah masjid di Bukit Candan, Kuala Kangsar sekiranya baginda pulih. Setelah berangkat balik ke Kuala Kangsar, baginda memerintahkan supaya Kolonel Huxley dari Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur supaya menyediakan reka bentuk masjid ini. Tuan Habib, arkitek yang ditugaskan untuk menyediakan reka bentuknya telah menerapkan unsur-unsur seni bina Moor dalam reka bentuknya. Tuan Kaufil, Jurutera Negeri, ditugaskan untuk melaksanakan pembinaannya. Kerja pembinaannya bermula pada 26 September 1913, tetapi telah tergendala disebabkan batu mama asal yang diimport dari Itali telah dirosakkan oleh 2 ekor gajah yang bertempur di tapak binaannya. Masjid ini hanya dapat disiapkan pada 1917 dengan kos sebanyak 189,000. Duka citanya baginda Sultan Idris tidak berkesempatan untuk melihatnya kerana mangkat pada tahun 1916. Pada tahun 1993, JKR Negeri telah dipertanggungjawab untuk menambah kawasan masjid ini kerana tidak dapat menampung jemaahnya yang telah meningkat. Kerja ubah suai ini melibatkan pembinaan bangunan tambahan di sisi bangunan kediaman, bilik air dan tempat wuduk. Kerja ubah suai ini mengambil masa kira 2 tahun dan menelan belanja RM 2.9 juta. Kerja pembinaan ini telah mengambil langkah keselamatan yang perlu bagi memastikan keaslian seni bina Moor. Bangunan ini sentiasa dipelihara. Setelah siap, bangunan ini dapat menampung lebih kurang 2,300 jamaah. Pada tahun 2002, Paduka Seri Sultan Azlan Shah, Sultan Perak ke-34 telah menintahkan supaya kerajaan negeri memulihkan masjid ini ke tahap gemilang asalnya di bawah pengelolaan pengarah JKR Negeri, Datuk Dr. Aurora Iroju, Ketua Arkitek Negeri Encik Samsuri bin Muhammad telah
mengendalikan reka bentuknya, manakala timbalan pengarah JKR Negeri Encik Abdullah bin Abdul Rahman telah dipertanggungjawab untuk pembinaannya. Dalam masa pengurusan ini, segala usaha telah dibuat bagi mengekalkan kegemilangan dan keunikan Sri Murnya. Dalam kerja pemulihan bangunan ini, Dewan semuanya telah diberi sentuhan hiasan baru serta dilengkapi dengan sistem penyaman udara, silin baru berukir yang dilakukan oleh seorang kepala pengukir mahir yang dibawa khas dari Uzbekistan. Laman konkrit telah dibina di masjid dan persekitarannya pula dihiasi dengan taman yang baru yang mengambil kira semua aspek bangunan ini supaya sesuai dan harmoni. Kerja pemulihan ini melibatkan 9 kontraktor yang berlainan dan siap dalam masa 3 bulan dengan kos sebanyak RM48 juta, iaitu tepat pada masa ulang tahun Keputeraan ke bawah duri Tuanku ke-75 pada 19 April 2003. Semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pemulihan ini amat berharap agar keindahan dan keunikan masjid ini dikekalkan sebagai warisan kita di sepanjang zaman. Inilah sedikit info yang sempat Yoli bacakan untuk kongsi bersama. Masjid Ubudiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Jadi setakat ini sahaja perkongsian Yoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.